Kembali di Wanita hari ini, sebelum kita mulakan perbincangan kita, ada satu perkongsian menarik yang saya akan umumkan kepada anda, iaitu untuk anda semua menyaksikan Shopee Kecoh 11.11 Jualan Hebat Show pada 11 November jam 9 malam di TV3 dan Shopee Live. Ada ramai artis yang akan mengecohkan malam anda seperti Datuk Sri Vida, Izu Islam, Datuk Ismizal, Jananik, Sharifah Zarina, Ara Johari, Hakim Rosli, Ayah Amiruddin dan Ima Safwan. Memang confirm kecoh. Jadi peluang untuk memenangi sehingga 11 juta shilling Shopee dan pelbagai hadiah hebat. Ada juga voucher hebat yang bakal menanti anda hanya di Shopee Kecoh 11.11 Jualan Hebat Show 11 November 9 malam di TV3 Shopee Live. Jana, Shopee kali ini memang kecoh. Kecoh dan hebat, Izu. Ada persembahan hebat. Ada sketsa yang kecoh. Hadiah-hadiah menarik dan hebat. Siaran langsung 11 November. 9 malam di saluran Berikut. Baik, itu dia Shopee Live, tetapi kini kita dah beransur kepada topik kita pada ini cukup menarik, keluarga toksik. Untuk kita lebih memahami tentang apakah keluarga toksik, apa kata kita saksikan sedutan drama ini terlebih dahulu. Kau cakap apa tadi? Kau kesian dekat Abah? Ni, adik kau ni. Kau ada kesian tak dekat adik kau ni? Engkau, aku keluarkan duit aku sebab kau cakap engkau nak pergi sambung belajar tau. Ha? Sekarang ni kau nak backup Abah? Perangai kau sama macam mak kan? Ju, apa kau ni tiba-tiba libatkan mak pula ni? Pilihan apa lagi mak ada, Ju? Ju, mak nak tak ada orang lain dah. Mak ada kita je. Kau je boleh tolong mak. Long, engkau yang call aku tadi kan? Engkau yang mengadu dekat aku. Engkau juga yang pujuk aku suruh bagi duit dekat Suri. Ha? Tiba-tiba, depan mak kau nak backup Abah pula. Kau lupa Ha? Kau hilang ingatan kau call aku tadi. Dengan aku jangan nak kira sangatlah. Tak cuba syurga nanti. Syurga apa, Abah? Abah, ni macam neraka lah, Abah. Abah, Ju nak balik duit, Ju! Ju! Oh, semua orang senyap, Tak ada siapa pun yang backup Ju. Okey. Tak apalah. Orang semua pun memang bukannya perlukan Ju pun. Baik, itu dia sedutan drama yang ada kena-mengena dengan topik kita pada hari ini. Sedutan drama dari salju di bumi Auckland. Kadang-kadang Farin, itulah dia situasi seorang anak. Situasi yang memang berlaku. Situasi seorang anak antara nak pleasekan mak ayah ataupun kedudukan mereka sendiri yang sebenarnya tersepit. Tapi apa yang penting sekarang, dua orang tetamu yang akan berbincang dengan kita pada hari ini berdekatan dengan Syira ialah Profesor Madya Dr. Melati Sumari, Profesor Madya di Jabatan Psikologi dan Kaunseling Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya dan juga perunding motivasi kacak kita Amin Idris yang Sud merah pada hari. Terima kasih kepada kita pada hari ini, Amin. Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah. Encik Amin sehat? Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk kita tak buang masa lagi, kita nak bercakap tentang keluarga toksik ini. Secara realitinya memang berlaku dalam kebanyakan keluarga kita pada hari ini dan ia memberi kesan yang sangat besar kepada kehidupan seseorang. Tetapi keluarga toksik itu sendiri, apa agaknya yang boleh kita faham mengenai keluarga toksik ini dan apa ciri-ciri di bawahnya? Silakan doktor. Okey, terima kasih Syira. Okey, keluarga toksik ni kita biasa dah dengar dekat medsos terutamanya kan. Jadi keluarga toksik ni bermaksud persekitaran keluarga yang tidak memberikan kebahagiaan dari sudut psikologi. Contohnya kalau keluarga yang tak toksik, kita balik tu kita seronok. Betul. Tapi kalau you balik rumah, you dah rasa macam ataupun you rasa tak nak balik rumah, tu dah ada petanda-petanda bahawa rumah tu dah toksik. Kita ada petanda, tapi sudah tentulah dari satu keluarga ke keluarga yang lain ciri toksiknya berbeza. Ada kadang-kadang berbunca daripada ibu bapa, ada daripada ibu saja, ada daripada bapa saja, kadang-kadang sikap anak tu sendiri juga. Jadi kita tak adalah macam kata mesti ibu bapa, mesti tidak. Dia bergantung kepada keluarga lah masing-masing lah, kita kena lihat keluarga tu masing-masing. Tapi kalau dalam konteks Asia, kalau kita lihat ni, Asia ni dikenali sebagai mengamalkan budaya kolektivis. Kolektivis ni maksudnya kalau kita nak buat sesuatu, kita nak approval daripada keluarga. Walaupun yang kita nak buat tu, benda tu sebenarnya bukanlah benda yang kita happy. Macam tadi katalah kita kata parents kan, dia kata anak dia dah bekerja. So saya nak anak saya ni belikan saya sebuah kereta.
Sedangkan anak dia tu mungkin pendapatannya cukup untuk sekadar beli motosikal contohnya kan. Tapi sebab dia rasa anak dia lulusan universiti mesti boleh provide macam tu, jadi dia paksa anak dia buat loan contohnya kan. Jadi bagi anak pula, sebab dalam culture kita tak boleh kata no dengan mak bapak. Risau derhaka pula. Jadi bila dia sound derhaka. Sedangkan dan kita lihat kalau orang luahkan perkara ni dekat medsos pun, netizen akan kata try lah untuk please mak bapak. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau orang yang faham agama, saya tak nak sentuh agama lah sebab bukan kepakaran saya, tapi kita maknanya ibu bapa cuma kena faham anak ni apa dia punya kemampuan kan. Itu satu. Lagi satu, bagaimana kita nak menyatakan tidak. Sifat apa dipanggil kurangnya tegas diri ahli-ahli keluarga kepada ahli keluarga yang lain kadang-kadang menjadi punca toksik tu berkekalan. Untuk menyatakan tidak. Contoh kan Farin, tiba-tiba adik kita suruh boleh tak buatkan personal loan. Saya nak bisnes. Kita nak kata tak. Mak kita kata janganlah tu adik engkau. Kita dah mula dah kan. So kita buat secara reluctant lah. So tapi hubungan sebenarnya jadi makin tak baik pun sebenarnya. Itu contohlah keluarga toksik. Ada macam-macam contoh lagi lah keluarga toksik. Baik. Itu antara contoh terbaik ataupun asas-asasnya. Kita sempat juga bertanyakan sebelum siaran kita ini di Instagram tentang apa itu keluarga toksik, dan ini antara perkongsian di NGL Instagram kita. Family toksik ini dari kecil tau. Dulu masa kecil selalu mak dan mak saudara bandingkan result exam saya dengan cousin-cousin sampai saya jadi down. Salah satu ciri. Okey, mungkin kita boleh kongsikan lagi. Saya paling sedih bila terpaksa buat loan untuk abang saya nak kahwin. Bila saya cakap dekat mak saya tak nak buat, dia cakap saya tak kenang budi dan kedekut dengan darah daging sendiri. Okey, itu antara dua lagi contoh terbaik ataupun situasi. Jadi Amin, kalau kita lihat sebenarnya dia jadi serba salah kerana ini adalah keluarga. Keluarga, dan kemudian seperti mana yang secara kolektifnya juga kita perlukan approval, kita takut derhaka dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana kita nak menangani sebagai individu dan keluarga itu harus sedar diri sebenarnya. Dia satu, saya setuju apa yang doktor sebut tadi. Dalam masyarakat kita terperangkap dengan istilah keluarga adalah segalanya. Sebenarnya memang betul keluarga adalah segalanya. Tetapi di sana ada had dan sempadan. Bila saya kata had dan sempadan ni, at least ada 3 perkara. Pertama dari segi keuangan, kedua dari segi sosial, ketiga dari segi agama. Kalau contoh kalaulah keluarga menyuruh kita membuat sesuatu yang bercanggah dengan agama, Nabi sebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada manusia dalam hal maksiat kepada Tuhan. Dalam bentuk sosial, kadang-kadang nak kahwin ke apa ke, kita tak bersedia lagi ataupun bukan itu pilihan kita. Tetapi sebab mak ayah mungkin ada faktor-faktor yang mereka nakkan, disuruh juga. Akhirnya terpaksa kahwin. Dan bila berlaku cerai-berai, yang kahwin tu dipersalahkan. Dari segi keuangan pun sama. Tadi contoh loan tadi. Buatkan loan untuk abang buatkan dia. Loan. Ada juga beli rumah, beli kereta. Macam tadi, kita mampu beli kanch je, tapi dia suruh kita beli MERS. Nak sebut, ini berlaku kerana kita terlalu berkiblatkan keluarga tanpa sempadan. Okey, so bagaimana kita nak menyeimbangkan itu? Ini kita nak tahu ni. Saya suka menggunakan pendekatan dibawa oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna adalah pengasas kepada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia sebut di dalam pembinaan usrah. Usrah ni keluarga lah. Dia ada 3 rukun. Kemuncaknya adalah at-takaful. Tolong-menolong. Yang kita dengar takaful tu, tolong-menolong. Basic dia adalah at-ta'aruf, iaitu mengenali. Tetapi kita tak boleh kenal terus kita tolong. Dia ada yang kedua yang paling penting. At-tafahum, memahami. Kadang-kadang kita gagal memahami anak-anak kita lantas kita bagi nasihat yang salah. Sebab anak sulung tak sama dengan anak bongsu. Anak bongsu tak sama dengan anak nombor 2. Fahdin tak sama dengan adik, betul tak? Ya, tak lain. Ini sadar, yang tu tak tahu pernah sadar, betul. Itu pun dah beza dah dari segi fizikal, belum lagi dari segi emosi. So kegagalan memahami dalam keluarga menyebabkan berlaku banyak masalah-masalah toksik yang tidak diinginkan. Jadi Amin, persoalannya, adakah derhaka kita sebagai anak sekiranya kita tidak penuhi permintaan mereka sebagai ibu bapa? Ada 2. Penuhi permintaan ibu bapa dari segi kewajipan dan penuhi kena ibu bapa yang bukan kewajipan.
Okey. Kalau contohnya kita gagal, antara kewajipan sebagai anak ialah kita mendoakan mak ayah kita setiap hari. Kegagalan mendoakan ataupun keengganan mendoakan itu dianggap dosa. Okey. Bahkan kan masyarakat kita kata kena bagi duit kat mak bapak setiap bulan kan. Which is bagus. Tetapi kalau bagi duit kat mak bapak sampai terabai keluarga sendiri, itu berdosa. Dalam hadis Nabi suruh utamakan keluarga dulu, baru mak ayah. Nampak tak? Tetapi bila mak ayah kata tak bagi duit kat mak derhaka, sedangkan dia ada kewajipan lain. Dia tak jatuh derhaka dalam bab tu. Jangan sampai satu tahap ibu bapa menderhaka pada anak-anak sebelum anak-anak menderhaka pada ibu bapa. Itu yang jadi lagi keseluruhannya dah jadi toksik. Okay. Jadi doktor, kita dah dengar ulasan daripada Amin sendiri kan. Dekat sini sebenarnya macam saya kata daripada awal, dia akan timbul serba salah bila benda ini melibatkan keluarga. Tetapi kita ada batasnya. Dan kalau kita lihat pun zaman pun dah berubah. Setiap keluarga, setiap individu ada cabaran ekonomi tersendiri, cabaran privasinya sendiri dan juga sosialnya tersendiri kan. Jadi sebenarnya bagaimana kita nak tangani ini? Bagaimana ibu bapa harus sedar dan bagaimana keluarga harus sedar dan bagaimana sebagai individu pula cara yang betul untuk kita meluahkan bahawa ini adalah salah atau saya tak setuju. Okey, saya kira beginilah, siapa yang jadi mangsa, especially kata dalam keluarga tu ada seorang anak yang menjadi mangsa paling teruk lah daripada persekitaran yang toksik tu. Saya akan cadangkan bagi mangsa tersebut dia kena membina sifat tegas diri, menyatakan tidak contohnya kepada ibu bapa. Cuma dia kena belajarlah bagaimana menyatakan tidak kepada ibu dan bapa dia. Sebab tadi disebut oleh Amin tadi, macam contohnya ibu atau bapa mungkin akan gertak, okey you kalau tak ikut ni jadi anak derhaka. Tapi contoh kita katalah itu adalah di luar kemampuan anak tu untuk melakukan apa permintaan ibu bapa tu, anak tu dia harus menerangkan secara baik. Jadi sebab itulah saya kira maknanya macam istilah-istilah orang kata derhaka semua tu kita perlu rujuk betul-betul dengan ahlinya. Bukannya dengan simply ibu atau bapa cakap you derhaka. Bukan dia orang yang definisi kan. Betul. Kena berujuk kepada ahlinya supaya anak ni walaupun dia katalah dia menjadi mangsa kepada keluarga yang toksik dan dia menyatakan tidak kepada ibu atau bapanya, walaupun dia tak rasa selesa menyatakan tidak, tetapi dia tahu dia berada di landasan yang betul. Sebab yang banyak berlaku ni anak-anak yang jadi mangsa ni sebab dia rasa dia tidak berada di landasan yang betul. Sebab dia fikir kalau dia kata tidak maknanya dia jadi anak derhaka, dia makin tak berkat, hidup dia tak bahagia, semua dia rasa macam tu. Walhal sebab itu saya kira maknanya dia perlu rujuk kepada ahli apa maksud derhaka dia dengan menyatakan keadaan dia. Sedangkan kemudaratan tu akan jadi lebih besar sebenarnya. Ya, benar. Dan ringkas juga kalau mak ayah ni apa yang mereka perlu semak dulu, perlu sedar dulu sebelum untuk memberikan arahan ataupun permintaan kepada anak-anak ni. Betul. Sebenarnya kan kalau kita cerita pasal perkahwinan ni, dia sebenarnya bukan setelah berkahwin, sebelum berkahwin lagi. Betul, setuju. Macam contohnya sebelum berkahwin, apakah kemampuan kita kan? Jadi kalau setiap orang dia tahu kemampuan dia masing-masing, dia tidak akan mempunyai kehendak yang di luar kemampuan dia. Jadi kalau dia ada anak pun dia tidak akan meminta anak dia untuk memenuhi kehendak dia. Sebab itulah macam manusia ni dia daripada lahir, lepas tu jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi dewasa muda, jadi dewasa, jadi orang tua dan seumpamanya. Pada setiap peringkat tu ada tanggungjawab masing-masing. Contoh, katalah anak yang telah berkahwin, anak yang telah berkahwin, dia sudah tentu ada tanggungjawab kepada pasangan dia. So kalau anak, kadang-kadang kan ibu bapa yang dia tak bersedia melepaskan anak dia, tapi you nak anak you berkahwin sebab takut jiran kata kenapa anak you berkahwin. Betul. Bagilah anak you kahwin kan. Aku pula katanya. You tak boleh jadi, kita tak boleh saya rasa simple saja. Kita sebagai umat Islam kita tahu kita tak boleh dapat semua benda yang kita nak dalam dunia ni. Ada benda yang kita mungkin tak dapat. Jadi kalau misalnya contohnya tadi ada disebut macam contohnya ibu atau bapa yang compare antara adik-beradik. Kan? Ada orang dia tak payah tengok anak dia buat kerja rumah, anak dia buat. Tapi ada orang kalau dia tak tengok langsung, anak dia tak buat apa-apa. Tak buat langsung pula. Sebab manusia ni berbeza. Sebab itu jadi peranan ibu bapa ni pun kena berbeza-beza mengikut anak. Kemampuan dia kita layan pun kena berbeza-beza lah. Bukan sebab kita layan beza tu kerana kita macam tak adil, bukan. Tapi mengikut keperluan anak-anak tu. Dan mengikut kepribadian anak-anak itu sendiri. Benar sekali. Okey, baik. Kita dah faham apakah maksud, apakah ciri-ciri dan juga situasi keluarga toksik ini. Kejap lagi mungkin kita boleh tanya kepada Amin apakah kesannya dan macam mana kita nak putuskan kitaran ini. Tetapi sebelum itu kita nak saksikan dahulu pandangan orang ramai mengenai keluarga toksik ini. Jom kita dengarkan.
dalam kalangan surrounding saya sendiri pun ada wujud benda keluarga toksik ni. And keluarga toksik ni sebenarnya dibagi efek yang agak mendalam jugalah pada seorang tu. Tapi dalam kes dia ni, keluarga dia tak support dan terus macam menekan dia dan bagikan tekanan dekat dia sampai dia rasa benda tu macam dia keseorangan. Kita boleh bagi teguran dekat ahli keluarga kita yang toksik ni, tapi selalunya orang macam ni dia tak boleh nak terima teguran kita, and dia pada pendapat dia rasa diri dia je betul. Dalam rumah tangga kita harus bersikap toleransi untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Bagi saya, sekiranya pasangan itu tak bekerjasama, dia akan memberi efek kepada orang sekeliling dia seperti anak-anak, family dan lain-lain. Ada, sebab saya pun nak dikatakan daripada keluarga itu jugalah, sebab penceraian pertama mak saya adalah daripada ayah pertama saya lah. So bila mak saya bawa abang saya dengan ayah saya, so saya rasa sangat-sangat sunyi. Alhamdulillah benda ni terjadi, so that kita orang ni dibentuk seperti manusia, dan saya dapat melihat, sebab saya sendiri dah kahwin, so saya rasa okey, apa itu toksik dan apa itu tak toksik, sebab saya daripada keluarga yang toksik. Macam tu. Baik, pendapat yang bernas dan juga matang daripada orang ramai di luar sana. Terima kasih. Dan ada satu ini juga yang cukup menarik untuk kita kongsikan dari penonton kita di Facebook, iaitu Nurul Atirah. Anak saya dikatakan autism, tapi keluarga salahkan saya dan suami penyebab anak autism. Bila kami marah, mereka cakap putus silaturahim. Saya dan suami sangat stres bila keluarga susah nak bagi kata semangat. Ini straightforward, cukup mudah. Ini salah satu contoh yang jelas tentang keluarga toksik. Dan orang mengharapkan sokongan, tapi keluarga pula yang menambah lagi tekanan. Dia, betul, dan memburukkan lagi keadaan. Baik, kalau kita bercakap tentang keluarga toksik ini, kita tak boleh lari daripada keluarga. Nak tak nak, itulah dia yang kita kena hadap, ibu bapa kita, persekitaran kita dengan adik-beradik kita. Tetapi kan Amin, ibu bapa ini ataupun anak adalah cerminan kepada ibu bapa. Kita lihat persekitaran kita hari-hari, bagaimana ibu kita layan kita, bagaimana ayah kita layan kita, adik-beradik kita layan kita, dan itu akan membentuk kepribadian kita pada masa akan datang. Tetapi adakah keluarga toksik akan melahirkan individu yang toksik, ataupun kita boleh putuskan kitaran ini? Jawapan pertama, ya. Okey. Keluarga toksik akan melahirkan anak-anak yang toksik, dan bila mereka membesar menjadi keluarga, mereka akan menyambung lagi wasilah, menyambung lagi perjuangan ketoksikan itu. Sebab tu kita bila bercakap tentang membantras jala sosial, ya, kita boleh salahkan generasi muda, tapi jangan terlupa siapa yang mendidik generasi muda tu. Mak bapak. Dan siapa mendidik mak bapak tu? Mak bapak dia. So kitaran itu akan sentiasa berpusing. Sebab tu dalam hal ni saya selalu pesan kepada anak-anak saya, contohnya, kalau dia belajar, saya tak push dia untuk dapat A. Saya push dia untuk buat betul-betul. Saya push dia jangan main-main. Saya push dia all out. Okey, dia dapat A, alhamdulillah. Kalau dia tak dapat A, contohnya baru ni dia dapat, ada anak saya yang nombor 2, Kristina, ada satu subjek dia dapat jayid je, dia tak dapat mumtaz. Saya kata, kakak dah buat yang terbaik tak? Kakak rasa macam main-main. Anda saya marah. Kakak rasa macam kakak tak all out. Okey, baru saya marah. Kalau dia tak dapat mumtaz, saya tak marah. Saya marah kalau dia tak buat yang terbaik. So, and kalau dia dapat, dia dah usaha yang terbaik, tapi tak dapat A pun, saya kata, tak apa kakak, buat lagi next exam. I believe in you. Kan? So, kita ada tarhib wa targhib. Dalam Quran kan dia ada ayat yang menyatakan tentang syurga, ada cerita pasal neraka juga. Dia tak boleh syurga panjang. Dan dia tak boleh neraka setiap masa. Ada masa cerita pasal kita bagi amaran, ada masa kita bagi kata-kata positif. Kena balance dua. Keluarga toksik apabila setiap masa negatif. Salah manjang. Belum lagi adik-beradik. Adik nak buat bising, eling kau. Mungkin adik-beradik kita boleh terima lagi kan, sebab dia macam member kan. Dia sakit hati bila mak bapak kan. Alah kau nak kahwin dengan artis, muka pecah, contoh kan. Benda-benda begini dia tidak membantu pembangunan emosi anak-anak. So worst case scenario, memang dia akan menyambung lagi downline keluarga-keluarga toksik. So bagaimana kita nak mengatasi? Untuk parents ni saya pesan amalkan bukan skibidi tapi skekedi. Apa pun skekedi. Skekedi maksudnya S adalah kita kena murahkan senyuman dalam rumah.
kan kita selalu sebut rumahku syurgaku. Balik rumah semua muka ketak-ketak, rasa macam bertemu dengan malaikat Malik Zabaniah. Seram. So banyak kesenyuman. K, itu S. K yang pertama adalah kita ibu bapa kena pasti kelebihan anak-anak. K kedua pula kena pasti kelemahan anak-anak. So bila kita kena pasti kelebihan dan kelemahan, daripada situlah D iaitu dorong dan I adalah inspire mereka. Dan mereka akan rasa termotivasi untuk membangunkan diri mereka. Dan juga kalau nak berkeluarga pun mereka akan menyambung lagi semangat inspirasi itu kepada keluarga baru. Betul. Yang untuk kepada mangsa tu sekejap lagi. Sekejap lagi kita kongsikan. Okey, ini yang menarik tau. Bila kita cakap tentang kitaran, rantaian, downline, bermakna kita ni sebagai sebuah keluarga ni kita dah ada tertanam dalam kita bahawa itu adalah yang betul. Sehinggalah kita sendiri yang bertegas bahawa ini adalah salah. Jadi Doktor, ini yang saya nak tanyakan. Okey, kita dah melihat kita membesar dalam keluarga itu. Kita dah semakin matang, kita tahu ada yang tak betul, ada yang tidak dan sebagainya kan. Dan kalau kita lihat pun di kalangan adik-beradik sekalipun, kalau kita tengok yang dah berkahwin ni sebenarnya kita ada kehidupan kita sendiri. Betul. Tanggungjawab kita sendiri. Tapi ini sebenarnya yang menjadi toksik ialah apabila kita saling mengganggu privasi, mengganggu batas kepada kehidupan orang lain kan. Jadi bila kita sering membanding dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya kat mana batasnya dan kat mana, kerana apa tahu saya nak kata? Bila keluarga cakap, aku tegur, aku cakap pasal aku sayang kau. Mak ayah sayangkan sebab tu kita gini. Tapi kita faham. Tapi di mana batasnya tu? Okey, bila anak-anak tu kecil, masa kanak-kanak kan, kita selalu baca bila keluarga tu ada anak-anak kecil mesti harmoni lagi. Biasa juga kita dengar. Kemudian bila anak-anak tu dah dewasa, ada kehidupan sendiri, dah tak baik antara satu sama lain. Sebab tadi Fahrin sebut, dia kata macam contohnya privacy. Sebab itulah bagi ibu bapa contohnya, bila kita lepaskan anak kita pergi college, kemudian dia berkahwin, ibu bapa juga kena sedar peranan dia dah berubah. Dia tak boleh anggap anak dia tu tadi, katalah umur 30 kan? Macam 5 tahun. Walaupun you memang ibu bapa dia. Kan? Anak you yang dah berkahwin, you layan macam budak 5 tahun. Mesti ikut kata semua. Wife you kena macam ni. Ataupun pasangan you kena macam ni. Dia dah campur pula urusan menantu. Jadi dia dah campur. Ataupun kita jadi abang sulung, kakak sulung. Dulu memanglah kita kontrol adik kita. Tapi bila dia dah berkahwin, kita dah kena sedar kita ada boundary, dia pun ada boundary. Tapi tak salah untuk berkongsi pendapat. Tetapi bukanlah macam contohnya bila kita menyatakan sesuatu, kau mesti ikut. Itu jadi masalah tu. Sebab kita rasa macam kita ada power lagi kat situ. Kerana itulah kalau kita lihat kan, macam masyarakat yang kolektif macam kita Malaysia ni kan, di Asia terutamanya, ibu bapa dah kena sedar melalui pendidikan. Pendidikan ni bukan semestinya pergi college. Kadang-kadang kita dengar ceramah, kita dapatkan membaca buku supaya sedar peranan ibu bapa ni daripada anak dia kanak-kanak sampai anak dia dah jadi dewasa tua. Ibu bapa tu kena bersedia untuk melepaskan. Contoh katalah kan, Fahrin dah berkahwin ataupun Syirah dah berkahwin. Contoh ibu bapa kena sedia melepaskan bahawa anak-anak kita ni dah tak 100% dengan ada kehidupan di sini. Tapi kita masih mengharap mereka masih berhubungan dengan kita. Tetapi taklah sama masa mereka umur 12 tahun kan. Macam itulah. Okey, saya mencelah Doktor. Adik-beradik ni pula. Bila adik-beradik, tak nak tolong aku ke buat loan, jadilah penjamin. Sedangkan abang tu ataupun kakak tu dah ada keluarga sendiri. Dan kemudian dulu kehidupan dulu lain pun tengok adik-beradik mak ayah tolong satu sama lain. Kenapa kita lain pula? Kenapa kita tak buat macam itu? Okey, saya rasa isu loan ni banyak sangat berlaku. Itu betul. Sebab kita sebut. Cakap macam itu. Sebab itulah saya katakan, sebab kalau loan ni, kalau misalnya contoh kita pinjam RM10, okeylah kita nak halalkan. Tetapi kalau kita lihat loan ni, masalahnya isunya bukan RM10,000, RM20,000. Tetapi kalau you tak bayar loan, kesan daripada tak bayar tu sebenarnya yang menakutkan orang sebenarnya kan. Ataupun kereta ke, ataupun properti ke. Ada orang sampai meminjam nama orang untuk beli properti pun ada sebenarnya. Bukan setakat kereta, properti. So kita boleh bayangkan properti harga ratus ribu kan. Sekarang paling murah pun lah kan. So jadi, kalaulah adik kita ke ataupun orang yang terdekat dengan kita menyatakan boleh tak pinjam ni, cakap contohlah sebab itu saya ada sebut dengan Syirah tadi, sikap tegas diri ni kena ada pada kita hari ini. Kita harus menyatakan kepada adik kita ataupun abang kita ataupun kakak kita ataupun ahli keluarga kita ataupun pakcik ke, bukan saya tak sudi nak tolong, saya nak tolong, tetapi kalau saya tolong ini yang berlaku pada saya. Kalau saya nak mohon loan kali kedua, saya punya kelayakan pun dah akan kurang. Memang kita akan mengecilkan hati. Tetapi mana yang kita nak? Kita nak mengecilkan hati
tetapi kita berada di dalam sana betul, ataupun kita please, lepas tu kita sendiri sakit jiwa. Kita masalah. Itu satu doktor. Tambahan pula. Porak-poranda pula satu keluarga. Ada bermusuh-musuh. Lebih baik rasa sekejap kerana tak bagi loan daripada habis pecah satu keluarga. Benar. Kata kuncinya adalah komunikasi. Tegas diri. Tegasan. Dia bukan apa. Bila ni kadang-kadang mak ayah, kau kan sulung, tu betul. yang bongsu Kau tu. abang Belikan kereta untuk dia. Ui, kacau jadi kan. Okey, baik. Kita ada 3 minit saja lagi perbincangan. Banyak sebenarnya kita nak tanyakan. Tetapi mungkin di akhir rancangan ini kita boleh tanyakan kepada Encik Amis Idris sendiri. Untuk mereka yang berada dalam situasi ini, terutamanya mungkin anak remaja yang mereka ni tak ada pendapatan nak keluar rumah. Untuk yang dah kahwin mungkin mereka boleh jauhkan sedikit diri. Tetapi untuk mereka yang stuck di dalam rumah bersama dengan keluarga toksik ini, apa yang boleh dilakukan? Tadi saya share kekedian. Betul. Ini dia seterusnya. Satu lagi perkongsian. Untuk mangsa pula. Pertama, kita dalam hidup ni ada 2 benda. Pertama, benda di luar kawalan. Kedua, benda dalam kawalan. Makin banyak kita fokus benda di luar kawalan, contohnya sikap keluarga yang toksik, mulut puaka adik-beradik kadang-kadang. Yang tu kita jangan ambil pot sangat. Pasal kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal. Yang kita kena ambil point ialah apa benda dalam kawalan kita. How do we react? Walk the talk. Buktikan dengan tindakan. Itu satu. Kedua, set the boundary. Mana urusan keluarga, mana urusan yang bukan urusan keluarga. Urusan keluarga contohnya mendoakan mak ayah. Ada rezeki kita bagi pada mereka. Kita bagi. Benda-benda tak ada kaitan, tak payah. Yang ketiga ialah kena pasti pattern dia. Contoh, bila dah ada bibit-bibit nak ke arah toksik, kita back off. Lepas tu perlu ketegasan diri tadi. Sebab kadang-kadang kan kita ada setengah orang, memang dia sengaja duduk jauh dengan mak ayah. Sebab kalau duduk serumah bergaduh. Tapi dia balik. Dia balik. Cuma bila dia balik tu, kadang-kadang ada argument. The moment argument tu nak berlaku, dia back off. Untuk mengelak daripada toksisiti tadi, berpanjangan. So, kena pasti apa pattern dia. Banyak pattern dia kata, kau kan anak mak. Dia bila dah bunyi macam tu kan. Kau kan anak sulung. Minta dulu mak. Ada mesyuarat kan contohnya. Sebab nak elak kan. And last but not least, dalam hidup kita ni, kalau berlaku begitu, kena ingat kita ni ada pilihan. Sama ada kita nak lari daripada masalah ataupun hadapi masalah. Dalam kes ni saya kata kena hadapi masalah. Sebab kalau lari dia akan terus mengejar kita. Dia akan menghantu kita. So hadapi masalah dengan jangan lupa yang tadi. Set the boundary, kena pasti apa pattern dia and be proactive. By the end of the day, kita bertanggungjawab ke atas diri kita, bukan orang lain. Dia kawal dengan baiklah. Kerana air dicincang tak akan putus. Dia jangan sampai terputus terus hanya kerana masalah-masalah remeh ini. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Melati Amin kerana kos kita pada hari ini tentang topik keluarga toksik. Betul, diharapkan perbincangan ataupun tips-tips yang diberikan untuk cara atasi keluarga toksik ini memberi manfaat kepada anda semua penonton-penonton. Kami doakan yang terbaik untuk anda dan juga keluarga anda. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel kita. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Sekejap lagi kita ada banyak lagi perkongsian untuk anda penonton. Jangan ke mana-mana.